Islam, tapi dia ubah sana, dia ubah sini, dia rosak sana, macam kan, Wahabinya, Islam liberalnya, Islam sekularnya, macam-macam kan. Itu merosakkan Islam daripada dalam. Ini bahaya. Sebab tu kita kena ada kefahaman dan keimanan yang betul-betul kuat. Lepas tu kena faham, bila sebut dengan Esa, zat Allah tak ada keserupaan dengan mana-mana zat makhluk. Itu yang dari segi zat. Dari segi sifat, sifat Allah tak ada sama dengan mana-mana sifat selain daripada Allah. Semua sifat makhluk. Ni ada orang cakap dah, kadang-kadang Tuhan pun silap buat juga. Hai, cakap apa gini ni? Dia nak menyamakan sifat Tuhan tu macam sifat dia. Dia ialah selalu silap. Jangan nak kata Tuhan pun silap. Ni bahaya ni. Cakap begini. Dan kita dengar tu bunyi macam kelakar lah. Tapi ini realiti tuan-tuan. Realiti. Memang bukan sakat seorang dua. Ramai yang cakap begini. Dia menganggap Tuhan tu macam dia. Lebih kurang. Macam makhluk juga. Oh, berat. Bahaya tu. Ini zaman dia. Zaman, bak kata Tok Guru kami, inilah zaman di mana keimanan seseorang itu terkeluar daripada dirinya seperti anak panah keluar daripada busurnya. Maknanya terlalu mudah dan akan pergi jauh iman dia. Dia lahir sebagai seorang Islam, mak bapak Islam, tapi berapa ramai yang matinya kafir. Baik. Dan seorang wali Allah, Ibrahim Ibnu Adham, kalau tak silap nama dia, dia pernah kata di akhir zaman nanti, daripada 1000 orang Islam, seorang je yang dapat masuk syurga, 999 lagi finnar, dalam neraka semua. Walaupun perkataan dia ni bukan hadis, bukan ayat Quran, tapi yang cakap ni bukan calang-calang orang enggak, seorang wali Allah kan. Masa mula-mula dulu saya dengar, saya pun rasa macam pelik, takkan kot macam tu. Tapi bila kita mengaji dah, kita nampak kebenaran tu. Memang dah. Sebab berapa ramai hari ini semua orang mengaku-ngaku Islam, tapi adakah dia faham Islam? Adakah dia faham iman? Adakah dia kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal? Kalau nak kumpul sembahyang Jumaat penuh sampai ke kolah belakang orang sembahyang. Sujud atas lipa orang terus sembahyang kat luar. Ramai datang sembahyang, ngaku Islam tu ramai. Tapi betul ke kamu benar-benar mengenali Islam tu apa dia? Adakah kamu Islam tu anut-anutan sahaja? Kan? Macam orang Hindu, dia pegang ikut agama Hindu sebab ikut mak bapak dia pun tak faham. Dewa apa kita tanya pun tak erti. Kita tanya pernah baca kitab Hindu Veda ke apa dah? Oh, kitab Tarak, surat Khabar ada kata. Tapi dia tu memang kafir dah. Ini orang Islam ni. Orang Islam sendiri pun baca Quran tak erti aja. Nanti baca Quran tu belum nak suruh terjemah ayat Quran, nak ikut apa yang dia faham dengan Quran. Tu nak cerita zaman ni. Jadi kita tepuk dada masing-masing, tanya iman masing-masing lah. Layak tak layak aku untuk Allah masukkan aku dalam syurganya? Kalau rasa masih lagi ada kekurangan, buat kerja sungguh-sungguh lah untuk agama ni. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita juga, menyelamatkan diri kita masing-masing. Tapi kalau kita rasa macam buat relax je, terpulang. Terpulang. Kalau imannya ditolak satu hari nanti, di hari akhirat, jangan tanya siapa, jangan salahkan siapa. Sebab kita sudah diberi peluang untuk hidup di dunia ini dalam satu tempoh yang Allah izinkan. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Gitu. Baik, itu dari segi sifat. Yang ketiga, dari segi af'al, perbuatan. Perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk tak ada keserupaan. Kan? Pernah ke siapa sini-sini pernah tukar tapak kaki? Sebab haus dah kata. Botak dah kata. Tukar pakai Michelin pula. Good year ke? Tak ada. 70 tahun hidup, itulah tapak kakinya. Tu kata perbuatan Tuhan. Allah buat perfect, sempurna, elok, boleh dipakai sepanjang hayat. Tapi kalau tengok perbuatan makhluk manusia, dia tak tahan, dan satu tak tahan, rosak. Satu lagi dia akan jadi jemu, lama-lama tak mau. Contohlah, langit atas kepala kita ni, itulah langit di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Pada Nabi Adam berapa ratus ribu tahun dah. Kan? Langit yang sama, awan yang sama, tanah yang sama, pokok yang sama, binatang yang sama, semua sama. Ada jadi jemu, asyik awan ni je, tukar kali lain. Nah, buh kala pink ke, lawa juga kata. Ada itu.
Tak pernah jemu tengok langit yang biru ni, awan yang putih. Tak pernah jemu tengok hijaunya pepohonan, pokok. Tak pernah jemu. Sebab apa? Sebab Allah cipta. Sebab tu tak ada orang jemu baca Quran. Ada jemu baca Quran. Ada tu imam jemu baca Fatihah. Walaupun suratul Fatihah tu diulang berkali-kali. Berulang berkali-kali. Daripada kecil sampailah ke tua. Ayat tu kita baca dalam sembahyang. Ada ke orang jemu? Angkat kat Nabi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alham lagi. Ada tu. Nah, situ malah dilenggok-lenggokkan lagi suara, disedap-sedap, dilunak-lunakkan lagi bacaan. Imam ni baca macam ni, imam ni baca macam ni. Macam ni abangan kita pergi Mekah Madinah ni semayang belakang Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi. Allah, kena pula Syekh Sudais, dia punya tarik dia tu, kita pun gitu. Nampak? Dan imam nangis, kita pun nangis juga. Tapi orang sebelah tanya, dah nangis sebab apa? Tak tahu sebab imam nangis. Dia tak faham pun. Kawan tu nangis sebab faham ayat tu makna apa. Dia nangis sebab imam nangis. Tapi tak apalah, nak ceritanya apa Allah buat semua perfect, semua terbaik, tidak ada jemu, tak ada apa. Tapi cuba manusia buat. Siling ni berapa kali tukar dah. Zaman dulu tak ada siling terus, nampak kat terus kayu palang. Lepas tu zaman tu buat pula siling pakai plywood. Lama-lama tukar, tak mau plywood, pakai board gini pula. Lama-lama board ni pun tak layan lah, orang pakai siling kapur pula. Mula siling kapur ada bunga-bunga tepi lah. Sekarang ni bunga pun tak nak, petak aje. Kan? Lepas ni tak tahulah jadi macam mana pula. Lepas ni buka tu bumbung agaknya, tengok langit tu. Maknanya diubah, itu dipanggil renovasi-inovasi yang manusia buat. Tapi Allah dah itu dulu, kini dan selamanya. Sebab apa? Sebab Allah buat itu sempurna dah. Macam telefon ni lah kan? Telefon ni berubah sentiasa. Zaman dulu telefon besar betul air, antena 1 meter panjang. Halo telefon. Dah bunyi tekan nombor sekilo dengar tit. Tu ni. Telefon dulu dia rasa paling canggih dah dia punya masa tu. Berlagak telefon ni. Halo. Orang lain mana ada telefon tu? Telefon bimbit. Dia rasa dia paling hebat. Cuba dia pakai zaman ni. Orang kata bodoh. Telefon zaman bila orang pakai ni kan? Jadi antik dah. Kan? Lepas tu zaman ni kita pun rasa macam telefon kita ni paling canggih dah. Kita tak tahu lagi 10 tahun, 20 tahun lagi zaman anak kita, cucu kita, cicit kita nanti. Dia silap telefon ni kat jari ni. Halo. Kecil tu halo kan? Tu. Maknanya kenapa tak ada satu teknologi buat perfect terus? Lepas tu tak payah ubah-ubah dah. Itu nak menunjukkan apa manusia buat tak pernah perfect, tak pernah sempurna. Sebab tu dia sentiasa ada pembaharuan demi pembaharuan demi pembaharuan. Tapi Allah tak perlu ada pembaharuan kerana apa yang Allah buat sudah perfect, sudah terbaik. Tak perlu nak diinovasikan apa semua, tak ada. Gitu. Baik. Tapi manusia suka mengubah-ubah apa yang Allah buat. Hari ni dah durian kacuk kan, durian pokok rendang, pendek pokok, cepat berbuah. Dalam tempoh setahun dua sudah berbuah. Memang dari segi mudahnya kita mudahlah. Cepat boleh makan buah. Kalau orang dulu tanam lama, tok kita dulu tanam, dia pun tak merasa, cucu yang rasa kan. Tapi nilainya adakah sama? Tak sama dah. Jatuh harga. Sebab apa jatuh harga? Kualiti kurang. Tak sama dah. Itulah manusia suka mengubah-ubah, sedangkan Allah buat tu dah terbaik dah. Dia mengubah sana, mengubah sini. Yang terbaru ni Dr. Izhar kata dalam video tu kan, WhatsApp tu, daging DNA, daging makmal. Ni lagi bahaya betul lah. Kita duk makan, sedap apa daging makmal. Macam mana kira lembu, kalau kita nak makan dagingnya, kita kena sembelih. Kalau daging makmal nak sembelih celah mana? Dia bukan ada lembu pun, dia jadi daging tu sendiri je. Pakai campur-campur sel-sel jadi daging. Macam mana kira? Itu kita makan pula. Sedapnya kata. Sedap lah, memang sedap. Ingat tak? Ni zaman dia. Dahsyat. Itu yang dalam satu hadis Nabi kata, khairul malil muslimina ghanamun.
Sebaik-baik harta bagi seorang Islam satu hari nanti di akhir zaman ialah binatang ternakan. Kalau dalam tafsir itu dikata kambing. Kan? Yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatri. Yang binatang ternakan itu diternaknya sendiri di atas-atas puncak gunung dan di kampung-kampung yang terpencil. Maknanya dia ternak makanan dia sendiri untuk dia makan. Dia tak beli dah kat luar. Sebab kat luar ni sudah lagi tidak ada kepercayaan. Sampai tahap tu nanti. Kita ni mungkin ada lagi sumber-sumber yang kita boleh yakin percaya. Tapi sampai satu tahap nanti makan makanan ni kat luar ni Allah, kita tak boleh nak percaya dah. Sehingga kan kata Nabi, seorang Islam yang betul-betul jaga Islam dia akan ternak binatang sendiri, dia makan sendiri. Dan ternakan tu pula dia ternak dekat hujung-hujung gunung, atas-atas gunung ataupun wa mawaqi'al qatri, kampung-kampung terpencil. Sebab apa? Nak dia pergi tu disebabkan untuk menyelamatkan iman dia. Maknanya maksud Nabi tu zaman tu nanti orang nak selamatkan iman akan duduk jauh daripada orang, duduk dalam kampung hujung-hujung. Sebab kalau duduk di kota, duduk di bandar pekan, habis iman dia boleh rosak. Rosak tak rosak macam mana Coldplay pun datang tadi. Tak. Dulu kita tegur dah Lady Gaga lah, apalah macam-macam negara ni panggil lagi. Panggil lagi. Terlibat pula dengan LGBT. Kan? Allahu Akbar, berat. Lepas tu Nabi kata shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal. Mula sejengkal je, lama-lama sasta demi sasta. Makin lama makin banyak lah. Mula sikit-sikit, lama-lama makin banyak. Ikut perangai orang dulu-dulu, umat-umat yang dulu-dulu yang derhaka pada Allah ni. Betul-betul mengundang bala Allah. Jagalah kita masing-masing. Nak? Bil wahdaniyah, jadi esa, zatnya esa, sifatnya esa, perbuatan pun esa. Pegang situ kemah-kemah. Diri Allah tak ada siapa serupa dengan diri Allah, sifat Allah pun tak ada keserupaan dengan makhluk, perbuatan Allah tak ada keserupaan dengan perbuatan makhluk. Jadi bila kita faham perbuatan Allah tak serupa dengan perbuatan makhluk, kenapa kita masih lagi teruja dan sangat kagum dengan perbuatan manusia? Kenapa kita tidak teruja dan kagum dengan perbuatan Tuhan? Dia pergi Kuala Lumpur, tak pernah pergi Kuala Lumpur, pergi dengan rombongan bas daripada Taman Muhibbah. Gigi bas singgah KLCC. Driver pun kata, ni lah makcik-makcik sekalian, ni yang dipanggil KLCC ni. Oh, sama ni tengok dalam TV je. Tengok betul-betul, tengok dongak macam ni lah. Tingginya bangunan, kata tingginya sampai masuk bas gini lagi, tak boleh turun kepala. Sakit tu tengkuk kan tak? Tingginya, hebatnya, kagumnya. Bukan salah kata saya nak kata memuji tu, tapi kenapa kamu tengok bukit gunung ganang yang Allah cipta kamu tak puji macam tu? Yang manusia buat kamu kagum sangat, yang Tuhan buat kamu pandang sebelah mata saja. Faham tak maksud saya? Itu masalah dia. Bukan salah kita puji memuji kan, benda-benda yang manusia reka, tapi kenapa kamu lebih nampak apa yang manusia buat daripada yang Tuhan buat? Sedangkan mana yang lebih hebat antara manusia dengan Tuhan? Manusia itu sendiri dicipta oleh Tuhan. Maksudnya begitu. Atau tengoklah langit, tengok Allah buat langit awan yang tidak bertiang. Kan? Kita kalau pergi ke Mekah Madinah tu 9 jam duduk dalam kapal terbang. Naik atas tu tengok awan duduk atas. Macam ni lah. Macam mana lah. Ni ada satu alam lain pula atas ni. Kita duduk bawah ni, duduk atas tu macam-macam lagi ada. Oh Allah. Keluar di mulut, subhanallah. Hebatnya Allah. Itu baru betul-betul orang beriman. Kan? Kalau orang kafir dia tak pandang gitu. Dia pandang apa yang boleh menguntungkan dunia dia. Orang beriman nampak sawit, alhamdulillah, rezeki hebatnya, masya Allah, Allah buat pokok yang indah, cantik, memberi manfaat pada manusia. Itu sambil-sambil kita nak dapat keuntungan itu, tak ada masalah. Tapi kalau orang kafir semata-mata dia nampak untungnya, oh ini untung besar, dia kata masyuk kata. Jadi kalau kita pun fikir macam tu juga, di mana bezanya kita beriman dengan si kafir? Faham tak maksud saya?
Gitu. Okey. Jadi jadilah kita orang Islam yang sebenar-benar Islam mulai daripada sekarang. Setiap kali kita nampak satu benda yang hebat, pujilah Tuhan. Puji makhluk ni sikit-sikit sudahlah, tak payah over sangat. Sehebat mana pun makhluk tu, dia tetap ada kelemahan. Tapi hebatnya Tuhan, tidak ada sebarang kelemahan. Seorang pemimpin tu hebat dalam mentadbir. Memanglah bahagian yang hebat kita nampak, bahagian yang korupsi, bahagian yang teruk, bahagian tak terpakai. Ada je yang kadang kita tak tahu, kita nampak. Tak? Sebab tu jangan terlampau taksub. Sikit-sikit sudahlah. Kan? Tapi kalau terlampau taksub, nak taksub ni biar dengan Allah. Taksub dengan Tuhan tak apa. Allah lah segala-galanya. Allah terbaik. Sebab memang itu layak bagi Tuhan. Dia tak ada sebarang kelemahan dan kekurangan. Sebab tu dalam ni Tok Syekh sebut wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi fi nu'utihil azaliyah. Apa makna dia? Wa tanazzaha dan tanazzah. Apa nama tanazzaha ni ambil daripada perkataan tanzih asal dia. Tanzih tu maksudnya tak terkena Allah Ta'ala itu sebarang bentuk kekurangan. Sikit pun, 0.00001%, sebesar kuman habuk ke pun, tidak ada kekurangan itu pada Allah Ta'ala. Allah tak sikit pun tak ada kekurangan. Sebab Allah tu Tuhan. Jangan kita faham Allah macam kita. Kita bukan sedikit kekurangan, berlambak-lambak kekurangan. Kan? Allah dah. Tu wa tanazzaha tu tanzih. Kalimah tanzih ni apa dia punya zikir? Subhanallah. Subhanallah tu biasa orang panggil tasbih kan. Tapi nama lain dia juga ialah tanzih. Itulah dipanggil kalimah tanzih. Tu kita berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Apa makna maha suci tu? Itulah maksud tanzih tu. Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Maknanya tak terkena Allah Ta'ala itu sikit pun kekurangan. Apa kekurangan pun tak ada. Itu maksud subhanallah. Lepas tu bila kita nampak yang hebat-hebat, indah-indah, itu subhanallah. Mana subhanallah? Allah buat ni perfectnya. Sikit pun tak nampak kekurangan pada apa yang dicipta Allah. Hebatnya Allah Ta'ala. Macam tu. Itu tanzih. An daripada musyabahati. Musyabahah ni maknanya tashbih, keserupaan. Jadi tak terkena pada Allah Ta'ala itu daripada keserupaan. Al-hawadith. Al-hawadith ni nama lain bagi makhluk. Nama makhluk ni banyak. Makhluk pun dia, hawadith pun dia, kainat pun dia, asyak pun dia, lagi mungkinat pun dia. Banyak lah kalau nak senarai. Cumanya setiap nama tadi tu dia ada memaknakan pada sifat-sifatnya yang tertentu. Contoh macam hawadis ni, dia ambil daripada perkataan asal dia hadis. Tapi bukan hadis Nabi tu. Hadis di sini dengan makna baharu. Baharu artinya berubah-ubah. Sifat dia tu. Jadi makhluk ni sifat dia berubah-ubah. Macam tadi kita sebut tadi, inovasi apa tu, sebenarnya dia sentiasa tak sempurna. Itulah sifat makhluk. Makhluk ni sentiasa berubah-ubah. Macam kita juga berubah-ubah kita ni. Kadang-kadang datang kuliah, kadang-kadang tak datang. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Sini bagus, datang selalu. Kan tak? Ya Allah Akbar. Dulu sebelum ada duit sikit ni, sebelum saya pakai Hilux ni, saya dulu naik van je. Masa tu kita bukan ada duit sangat kan, pakai van macam van orang jual sayur tu, van net tu kan. Kadang-kadang pintu boleh buka, kadang-kadang tak boleh buka. Van lama dah, van orang wakaf, orang bagi kan, van tu van lama. Lepas tu saya cakap lah dengan jemaah, masa tu saya mengajar, saya kata, tuan-tuan, walaupun van tu buruk, dia tak pernah ponteng kuliah. Sebab apa? Sebab bila saya datang, dia mesti datang. Kalau dia tak macam saya datang. Nampak? Dia kata ni kan, tu nak cerita ni. Tu. Jadi makhluk ni berubah-ubah. Kadang baik, kadang tak baik. Kita pun macam tu juga dalam kehidupan.
Kadang-kadang elok perangai, kadang-kadang tak elok pula, kadang rajin, semangat buat ibadat, kadang malas pula. Dia tu berubah-ubah. Tengok siang berubah malam, malam berubah siang, sentiasa berubah-ubah. Itulah dipanggil hawadis. Hawadis itulah nama bagi makhluk yang sifatnya berubah-ubah. Okey. Fi pada. Fi itu makna pada. Nu'utihi, nu'ut ni naat. Naat tu maknanya sifat. Pada sifatnya al-azaliyah, sejak azali lagi. Jadi kalau kita sambungkan ayat ni, wa tanazzaha an musyabahatil hawadisi fi nu'utihil azaliyah, artinya dan tidak terkena bagi Allah Ta'ala ataupun sucinya Allah Ta'ala itu an daripada musyabahati, keserupaan al-hawadis dengan makhluk-makhluk yang sifatnya itu berubah-ubah fi nu'utihi, pada sifatnya al-azaliyah, sejak azali lagi. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan sifat-sifatnya makhluk sejak azali lagi. Okey, sekarang ni timbul persoalan. Azali tu apa dia? Okey, azali ni dia adalah satu pernyataan. Dia tak ada sebenarnya, tapi dia hanya sekadar pernyataan yang nak menyatakan itu adalah satu keadaan di mana hanya Allah sahaja yang ada, lain daripada Allah tak ada. Faham? Itu panggil azali. Maknanya sebab tu bila orang selalu sebut sejak azali lah, waktu apa nama sejak azali ni, azali tu dia bukan benda, tapi azali tu nak menyatakan satu keadaan di mana waktu tu Allah je ada, lain daripada Allah tak ada. Sebab apa? Sebab belum diciptakan Tuhan. Allah tak cipta lagi. Hatta Nabi kita Nabi Muhammad ke tak kira, semua tak ada, hanya Allah saja. Itu panggil keadaan tu dipanggil azali. Okey, nak sebut waktu tak sesuai juga, sebab Allah tak berkait dengan waktu. Cuma kita boleh sebutkan sebagai keadaan, tapi hakikat sebenar serah pada Allah, macam mana kita pun tak tahu. Ini sekadar mana yang diajar kepada kita saja. Okey. Jadi itu yang dimaksudkan dengan azali. Tapi kadang setengah orang kita dia faham azali ni sejak dulu. Bukan, jangan faham macam tu. Sebab Allah tak ada dulu kemudian. Dulu tu berkait dengan masa. Allah tak berkait dengan masa. Sebab masa tu ciptaan Allah. Masa tu pun makhluk. Kan? Sebab sedangkan kita sebut azali ni tak ada makhluk apa pun, Allah hanya ada. Kalau kita kata oh tu masa tu makhluk. Jadi masa ni baru dicipta Allah. Ni tak ada ciptaan langsung. Jadi nak cakap pun payah agak. Macam tu lah. Amen. Begitulah. Kan? Dia sebenarnya bab alam ghaib ni nak cerita betul-betul tepat, dia tak boleh nak tepat. Sebab kita bukan di dalam alam ghaib tersebut. Nak tahu yang betul-betul tepat, hakikat sebenar, kiamat nanti. Kita akan nampak segala-galanya rahsia Allah tu nanti. Nampak malaikat macam mana, yang katakan syurga neraka tu macam mana, yang dikatakan alam ghaib tu macam mana. Tu baru sebenar. Dan separa kita dah masuk alam ghaib nanti pun kita boleh nampak dah. Apa dia? Separa alam ghaib kita dah mula masuk mukaddimah dia, iaitu mati. Masa orang nak mati, waktu dia tengah nazak, dah hujung sangat dah tu, nyawa dia, roh dia tu dah dekat ni, dekat kerongkongan dah tu, nak dekat sampai nak disentap dah. Waktu tu dia akan nampak dua alam serentak. Satu alam jasad ni, dia nampak siapa yang datang duduk tepi dia, talkinkan dia la ilaha illallah. Dia nampak anak dia, nampak bini dia, kan? Dalam masa yang sama juga, waktu tu dia akan nampak kehadiran satu makhluk yang selama ini didengar sahaja nama dia, tapi kali ini dia nampak sungguh rupa dia. Siapa dia? Israel. Israel datang. Dia tanya, siapa ni? Israel? Il mana? Dah il mana dah. Dia datang tu. Oh ni yang kata ustaz cerita ni lah dia ni. Macam mana rupa? Macam mana rupa Ustaz? Mana aku tahu, aku pun tak jumpa lagi.
Kalau jumpa dah tak ada dalam kuliah ni. Dah. Ada. Kita pun tak tahu, lain pun tak tahu. Boleh cerita je lah benda yang dalam kitab cerita. Hakikat sebenar Allah kita pun takut lah. Macam mana rupa keadaan muka dia apa semua. Cuma disebut-sebut dalam kitab, kalau orang tu orang jahat, dia datang dalam rupa yang sangat bengis, yang sangat menakutkan. Sebab tu kalau perasan tengok, kalau orang kafir nak mati, dia jadi gelisah, tak tentu hal. Meronta apa semua. Sebab dia nampak satu benda yang menakutkan depan dia. Tapi kalau orang beriman, orang yang soleh, orang yang baik-baik, matinya tenang, senyum. Kadang-kadang senyum lagi tu, kan? Tenang aja. Sebab dia nampak Israel datang dalam rupa yang cantik, yang baik, yang indah. Bergantung dengan amalan kita lah. Gitu. Itu belum jumpa pula yang dalam tanah kan? Mukawan nakir pula, tanya soalan pula. Oh, panjang cerita. Kan? Tu dia. Nak tak nak, percaya tak percaya, semua tu kita akan lalui. Sama ada cepat ataupun lambat. Boleh jadi hari ni, tapi kalau boleh tak nak lah hari ni. Nampak kan? Esok, lusa, bulan depan, tahun depan, kan tak? Tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Saya kuliah di Lenggong. Kuliah subuh di Masjid Lenggong. Ada seorang pakcik depan ni. Dengar kita buat joke sikit, dia gelak kan. Lepas tu habis-habis kuliah, ustaz, jom makan sekali ustaz. Saya dah berniat nak belanja ustaz. Belanja tak apa lah, saya tak apa lah kalau orang belanja. Kita pun pergi. Dia tak makan. Dia kata, ustaz ambil apa? Makan breakfast kan, ni roti canai macam tu je lah, bukan kuih-kuih. Makan. Habis tu saya kata saya nak kena gerak ni, sebab saya ada tazkirah Jumaat pula di hari tu Jumaat, tazkirah Jumaat di Masjid Greek. Saya nak kena pergi ke sana pula. Baik-baik ustaz, jalan hati-hati lah, elok-elok lah apa. Lebih kurang macam tu lah, biasalah kita jumpa orang kan. Lepas tu pergi. Sampai saya di Masjid Greek, mesej masuk. Buka-buka tengok Al-Fatihah. Pakcik tu meninggal. Pakcik yang makan dengan saya pagi tu meninggal. Saya kata betul ni, betul ustaz. Dia balik daripada makan dengan ustaz, dia balik ke rumah. Dia ambil parang, dia nak pergi cantah-cantah semak-semak dekat belakang rumah dia. Dalam duduk cantah-cantah tu, kena heart attack, jatuh rebah. Masuk dalam ambulan, tak sempat sampai hospital, mati dalam ambulan. Jangan main-main makan dengan saya tu, dia mati. Dia nak gurau. Tapi nak cerita tu, kita tak tahu kematian kita bila. Agak-agak lah, kalau dia tahulah mati dia hari tu, agak-agak dia makan dengan saya tak? Keluar rumah pun tak lalu rasanya. Hari ni nak mati, duduk diam je lah. Dia pun tak tahu. Dia buat macam biasalah kehidupan dia. Tapi alhamdulillah, kematian dia, hujung terakhir dalam buku catatan amal yang tertulis Roket Atik ni, baru lepas dengan kuliah subuh. Kan cantik ending dia tu. Mati pula, meninggal pula hari Jumaat. Kan? Jadi bayangkan hari Jumaat, orang pergi semayang Jumaat. Lepas habis main Jumaat tu imam umum. Kalau boleh jangan balik lagi, kita ada jenazah untuk disolatkan. Agak-agak berapa ramai yang solat jenazah dia? Ramai, sebab semayang Jumaat kan orang ramai. Kalau waktu lain mungkin kita kena jemput, kena panggil datang. Belum tentu ramai sangat nak datang. Tapi kalau Jumaat memang dia dah ada situ. Kan? Lagipun semayang jenazah sekejap dia pun kata, apa kita tunggu. Walaupun tak kenal siapa jenazah, tapi ramai semayangan dia. Allah, untung rezeki untuk dia. Mungkin sebab dia ni, saya tanya antara amalan dia apa. Dia kata pakcik ni memang mana-mana kuliah ustaz, dia mesti ada duduk depan sekali. Dia memang sungguh-sungguh suka dengar majlis ilmu. Mungkin berkat daripada situlah Allah pilih dia. Mati yang sangat indah, husnul khatimah, mati yang baik. Gitu. Okay. Baik. Itu yang boleh kita ambil faham dari sudut makna apa yang dimaknakan dengan azaliyah. Azali tu apa dia? Baik, seterusnya, wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidina wa safati rabbil alamin. Yang kita nak hurai di sini ialah perkataan wassalatu wassalam. Kalau sempat dua-dua sekali, kalau tak satu dulu. Tengok macam mana. Wassalah. Waw itu yang pertama itu ada yang kata istinaf, waw bermula permulaan ayat. Ada yang kata dengan makna dan juga ataf atau pulanglah, tak kisah. Itu tak masalah sangat. Tapi yang pentingnya apa yang kita nak fahamkan dengan makna as-salatu. Okay, as-salah ni adalah perkataan yang sama dilaungkan oleh Tuan Bilal. Hayya 'ala salah, inilah ayat dia, perkataannya. Apa maksud hayya 'ala salah? Marilah
sembahyang. Okey, sembahyang tu apa dia? As-solah tu apa dia? Memang ibadat, tapi ibadat tu umum. Bukan solat je ibadat, baca Quran ibadat, doa ibadat, zikir ibadat. Tapi apa makna sebenarnya solah tu? Kalau kita tengok, kalau dalam kitab ni dia tak letak terjemahan ni, tapi kalau kitab lain ada. Wasolah ni kalau diterjemahkan sebenarnya maknanya rahmat. As-solah tu maknanya rahmat. Sebab tu kalau diterjemah pada ayat ni, dan rahmat dan salam Allah ke atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi solah tu maknanya rahmat. Jadi bila Tok Bilal tadi di laung azan, hayya 'alas solah, dari segi makna biasa yang kita faham, marilah sembahyang. Tapi makna yang tersirat apa dia? Marilah kepada rahmatnya Allah. Rahmat tu apa dia? Apa makna rahmat? Rahmat ikan matra, kan? Itu lain, tu karaoke jamban, kan? Rahmat tu maksud, rahmat tu ambil daripada perkataan rahima, rahamin, rahim. Apa makna rahim? Sayang. Jadi rahmat tu ialah kasih sayang Allah. Jadi bila Tok Bilal kata hayya 'ala solah, marilah sembahyang, marilah mendapat rahmat Allah, dan nanti kata lain, marilah mendapat kasih sayang Allah. Sebab tu yang Allah jentik hati dan jemput dia datang ke masjid menyambut panggilan Allah, itulah yang disayangi Allah. Sebab tu penuh dah masjid? Tak penuh. Apa tak penuh? Belum tentu semua tu disayangi Allah. Ni masyarakat ni pula ni, rumah ni ramai-ramai mau Islam, tapi bila di dalam azan berapa ramai yang datang. Yang terpilih yang Allah sayang tu yang Allah panggil lah diri dia datang ke rumah Allah. Macam ni lah YB ke Datuk mana dah, dia buat makan-makan, dia panggil semua orang lah. Lain lah kalau jamuan raya tu, yelah dak ni ada nak perjumpaan sikit, dia panggil semua. Dia panggil orang kanan dia je, orang-orang yang rapat dengan dia, orang yang dia sayang. Macam tu lah kan. Yang 5 waktu ni, yang paling kuat kewajipan ni 5 waktu ni lah. 5 waktu ni Allah tak panggil semua, Allah panggil yang Allah pilih-pilih aja. Tapi kalau majlis besar sikit, macam sembahyang Jumaat, Allah panggil ramai sikit. Sembahyang raya lagi besar, lagi Allah panggil ramai lagi, dengan perempuan-perempuan pun datang sekali. Lagi besar lagi, sembahyang minta hujan, Allah panggil semua dengan lembu-lembu datang, kambing semua datang. Semua sembahyang minta hujan kena bawa sekali lembu apa semua, kan? Nak ceritanya begitulah. Kalau kita nak orang cakap apa, nak kiaskan contoh, macam tu dari segi makhluk. Kalau majlis yang sangat penting, tak panggil semua orang, dipanggil orang tertentu sahaja. Jadi kita ni masuk tak dalam orang tertentu tu? Renunglah. Kalau kita tak masuk, ruginya. Kenapa Allah tak pilih aku? Sebab kita yang tak pilih Allah untuk gerakkan kaki kita ke rumah Allah. Nak? Baik. Itu dia. Jadi solah ni lambang rahmat. Sebab tu dalam banyak-banyak ibadat, solat je yang ibadatnya Allah bagi sendiri, tanpa melalui malaikat Jibril. Kalau yang lain semuanya dalam bentuk wahyu yang Allah pesankan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sampaikan pada baginda Nabi. Zakat, puasa, dia turun dalam bentuk ayat Quran. Malaikat Jibril hantar wahyu ke Nabi. Tapi solat Allah bagi sendiri dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi, Allah sendiri jemput Nabi, mari naik ke langit, aku nak bagi satu hadiah. Sebab tu solat ni sebenarnya adalah anugerah bagi orang yang nampak. Bagi orang yang tak nampak, dia akan nampak ini beban. Sebab tu kita keluar di mulut dia, asal dah bau tadi sembahyang Zuhur. Dia jadi semacam menyusahkan dia. Aduh, sembahyang lagi. Dia jadi rasa macam terbeban. Itu yang kadang dia malas nak sembahyang. Malas sembahyang atau lambat-lambat sembahyang. Tapi kalau orang nampak benda ni anugerah, nak lambat-lambat ke? Contohlah, hantar pi mana? Dah aku dengar kata kat balai raya tu, YB tengah bagi-bagi duit. Dengar kata seorang 10,000. Agak-agak nak lepak dulu. Ada lah, ya, kita minum kopi lu. Dak, dengar 10,000 campak dengan kopi-kopi. Terbalik habis meja-meja. Lari dia.
Nah, elok-elok beratur belakang, dia cuik kawan tu, bagi aku ke depan. Nampak? Sebab apa? Sebab yang dia nak bersungguh sangat pergi tu, sebab dia tahu benda tu anugerah nilai yang sangat tinggi. 10K kot, bukan sikit-sikit. Ini kalau aku tak pergi, rugi. Bagi orang yang nampak lah. Sama juga ni kalau orang yang nampak nak nilai yang sangat tinggi, solat berjemaah di masjid dan sebagainya, ibadat-ibadat yang Allah kurniakan ni, dia akan sungguh-sungguh. Tapi kalau tak nampak, main dam dulu, dia kata, aku makan kau makan aku. Ni azan maghrib ni, dia main dam haji. Haji tak pernah pergi pun. Nah, aku makan kau makan aku. Dia tak tahu yang malaikat awak nak makan dia pula lagi. Dia sibuk lah benda yang bukan-bukan. Kalau ada kerja mustahak penting tu lain cerita. Tu. Gantung itulah perbezaan iman masing-masing. Ada imannya tinggi, ada imannya sederhana, ada imannya rendah. Tergantunglah tepuk dada kita, tanya iman kita masing-masing. Aku di takat mana? Itu solah. Jadi solah tu maknanya rahmat. Rahmat itu maknanya kasih sayang. Sebab tu nak tengok tinggi mana Allah sayang kat kita. Kata tok guru kami, kalau kamu nak tahu sayangnya Allah kat kamu, kamu tengok betapa sayangnya kamu pada ibadah yang Allah kurniakan. Kalau dengan semayang tadi, dengan ibadat tadi kita slow-slow, mana slow-slow juga Allah sayang kita. Tapi kalau dengan semayang ni Allah, dia jadi syok, dia jadi tak sabar, gitu. Kadang-kadang tu dalam kitab cerita ada orang ni bila habis dia semayang subuh, ternanti-nanti zuhur. Bila nak zuhur ni tak sabarnya. Nampak? Sampai macam tu. Ada yang lepas habis semayang zuhur, ternanti-nanti asar. Tak sabar dia. Bila habis asar, ternanti-nanti maghrib. Bila habis semayang maghrib, ternanti-nanti isyak. Sebab apa? Sebab nak balik awal tengok wrestling. Ustaz pula kuliah panjang. Cepat bila nak habis. Itu tak terpakai lah kalau begitu. Kan? Itu kata. Ada orang dia kasih dengan ibadat. Ada saya pernah jumpa ada satu orang arif. Kalau orang lama mungkin kenal. Pas semayang sunat lah, bukanlah semayang fardu banyak-banyak. Semayang fardu 5 je, semayang sunat. Habis semayang isyak, dia semayang sunat. Allahu Akbar, semayang. Jadi AJK ni biasalah lepas-lepas kuliah kadang-kadang buat makan-makan untuk ustaz ni yang datang ni, untuk tu guru datang ni. Kan? Jadi pengusi, timbalan pengusi, kan? Mantan pengusi pun ada. Semua duduk situ. Kan? Duduk depan meja tunggu. Takkan nak makan lagi, tok guru tak datang ni. Lama ni. Hampir tengok Ustaz, tok guru buat apa? Kawan tu gigi jengok masuk dalam surau. Tengok tok guru tengah semayang. Tunggu semayang kata. Sekali tunggu, habis Assalamualaikum, Allah, dia semayang lagi. Hampir duduk sebelah dia katanya. Dia bagi salam lagi, terus jemput makan. Kawan tu sampai duduk tepi tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tok guru makan. Tak apa, baik. Baru dia pergi makan. Kalau tak tahan dia semayang lagi tu. Nampak? Tok guru Haji Ma'arif ni orang lama cerita kat saya. Macam tu sifat dia. Dia jadi sonok, lazat dengan semayang. Lebih lazat daripada makan makanan-makanan tu. Dia sonok dengan semayang. Kan tak? Kita tengok dia pelik. Dia ni asyik semayang, asyik semayang. Yang dia pula tengok kita pelik. Dia ni tak semayang. Sebab apa? Makam dia tak sama. Makam dia makam semayang, kita makam makan. Asyik nak makan aja kita ni. Dengan orang Melayu kan, buatlah majlis apa pun mesti ada makan. Kalau tak ada makan, dia macam tak lengkap. Majlis kahwin confirm lah, memang ada kenduri kan. Majlis kematian pun ada makan. Majlis tahnik anak makan kan. Majlis tak kira majlis apa pun, jumpa kawan makan. Dia tak boleh jumpa saja kita tak jadi. Nak jumpa mana ni? Kedai mamak. Sebab apa? Sebab ada makan. Itu biasalah, tapi tak ada masalah itu kan. Cuma nak ceritanya ni, inilah kelazatan bila orang telah merasai rahsia-rahsia Allah tersingkap di hati dia. Kelazatan ibadat. Dia dah nampak dah solat itu dengan rahmat Allah. Jadi kalau kita nak Allah tinggikan rahmat kita, kasih sayang Allah kat kita tinggi, tinggikan juga kasih sayang kita pada ibadah Allah. Mula-mula dia kena buat-buat dulu, kena paksa-paksa diri, mujahadah.
Dia ada dua makam. Kalau dalam ilmu tasawuf ada dua makam manusia yang beribadat ni. Yang pertama dipanggil makam ahlul mujahadah. Makam ahlul mujahadah atau juga dipanggil ahlul ibadah. Sebab mereka ni kena paksa-paksa untuk buat ibadat. Macam kita ni jugalah. Mujahadah. Saya lah mujahadah. Tuan-tuan mungkin tak tahulah dah sampai tinggi kot. Yang kedua namanya makam ahlul inayah. Ahlul inayah. Ahlul inayah ni dia telah mendapat pertolongan Allah. Maksud dia mendapat pertolongan Allah, tak jadi susah dah bagi dia. Dia jadi senang aja. Contohlah kita nak bangkit tahajud. Setengah-setengah orang dia payah nak bangkit. Tak kata tahajud subuh pun kadang payah. Kan, nak bangkit tahajud tu menung dulu atas katil tilam. Angkat dah selimut dia. Itu mata duduk gini lagi kuyu-kuyu. Turun itu duduk atas tilam tu saja kat 10 minit. Lepas tu baru turun daripada katil, buka pintu. Buka pintu, salah pula pintu almari buka. Dia ingat pintu bilik air. Nah, dah mamai tu. Silap kata. Masuklah bilik air. Dah masuk bilik air, buka pilih sebab nak ambil uduk kan, nak sembahyang tahajud. Buka pilih, dah buka pilih, dia tengok pilih tengok dia. Situ je dah 15 minit, berapa dah bil air habis. Nak lain kali pilih kata cepatlah ambil uduk oi kata. Barulah ambil uduk slow. Nak sembahyang tahajud ke dekat setengah jam. Nak bergerak tu. Kan? Itulah maka ahlul mujahadah. Dia terpaksa-paksa diri dia. Mujahadah. Ngantuk-ngantuk pun lawan. Tapi sebab dia nak gak buat. Dia nak juga dapat rahmat Allah tu. Dia paksa diri dia. Kan? Dia buat. Tapi sampai satu tahap kalau dia istiqamah, kan, setengah ulama kata 40 hari 40 malam buat, jangan tinggal langsung, insya-Allah dia dapat. Kan, kalau dia istiqamah sampai satu tahap dia dah jadi ahlul inayah. Itu yang pepatah orang Melayu kata apa? Alah bisa tegal biasa, kan? Betul. Ada cikgu BM kat sini. Alah biasa tegal alah biasa. Yang itulah. Jadi maksudnya benda tu walaupun susah, tapi kalau dah biasa buat lama-lama jadi biasa je. Jadi senang. Ada orang macam tu kan. Lepas tu ada orang dia pukul 3 pagi tepat, alam tak ada pun. Tak set alam, pop bangun. Bangun tak ada, salah pintu almari dah. Relax so. Allah. Abang alul inayah dah. Yang kita ni 14 alam. Yang telefon belah sini, jam belah sini, sampai seletik tu kat telinga gini. Takut tak dengar. Kan? Saya berjumpa ada satu orang tu, baguslah. Dia niat memang bagus, dia nak bangkit tahajud. Tapi alam telefon dia dekat 15. Kan? Satu pukul, contoh dia set pukul 4. Lepas tu dia set pula 4 suku. Lepas tu set 4.30. Sebab apa dia set banyak? Rupanya bila pukul 4 dia pergi snooze. Kan? Dia pergi sambung. Tekan lagi. Dan kali lajak sampai pukul 6 tak bangun juga. Tapi muncul 6 dia bangun juga subuh. Lalu pukul 8. Dia betul kita dah set alam, tapi kita kena disiplin juga dengan diri kita. Bila alam kita bunyi bangun, bukan bila alam bunyi matikan tidur balik. Tak jadi juga kalau macam tu. Nampak? Kan? Gitu. Tu dia. Sebab apa? Rahmat. Sebab tu kita mula-mula kita kena mujahadah, lawan hawa nafsu ni sungguh-sungguh. Nak lawan bukan senang. Macam berperang kan senang. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah, kadang dia menang, kadang kita menang, kadang setan menang, macam tu. Tapi kena istiqamah, kena terus. Fastaqim kama umirta. Teruskan istiqamah. Jangan putus asa. Buat sampai berjaya. Kan? Alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Maknanya biar susah macam mana pun, biar akhirnya aku sampai kepada berjaya. Betul kata patah Arab, man sara ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, pasti ia akan sampai, sama ada cepat ataupun lambat. Contoh nak ke sini, nak ke ni surau kan, nak ke surau ni. Tuan-tuan mungkin ada yang rumahnya dekat, ada yang rumahnya jauh. Nak jalan tu pula macam-macam cara ada. Ada yang jalan kaki, ada yang naik basikal, ada yang naik motor, ada yang naik kereta. Ikut. Jadi tapi kalau dia tetap berjalan, dia tetap akan sampai. Mungkin sampai dia cepat atau lambat, itu perbezaan. Tapi bila dia berjalan, dia tetap sampai. Walaupun dia keluar rumah tu memang niat nak pergi surau, nak pergi ngaji kuliah. Rumah jauh pula, jalan kaki pula tu. Jalan. Sampai-sampai sadaqallah dah habis. Ustaz bagi salam penutup dah, baca doa dah. Tapi dia tetap akan
sampai, cuma lambat. Nampak? Tak apalah. Kita macam itulah, berjalan di jalan-jalannya Allah ni jalan. Tak apa, cepat ke lambat pasti akan sampai ke syurga Allah. Tapi kalau tak jalan takkan sampai. Nah, jadi kena bergerak. Kan? Bergerak. Tak apa, pelan-pelan pun tak apa. Jangan sampai pelan tak bergerak langsung, pelan-pelan tapi buat sikit-sikit. Sebab tu nak orang yang tak biasa bangkit tahajud, jangan terus pukul 3. Kan? Itu yang salah pintu buka tadi tu. Buatlah mula-mula buat. Kalau subuh, sekarang subuh berapa? 5 ni atas nak dekat ke 6 kan. Kita bangkitlah 5.30 mula-mula dulu. Jangan awal sangat. 5.30 dulu. Sebab tak biasa buat. Buat 5.30 dulu. 5.30 tu pun dah gini-gini dah. Tak apa. Mula-mula. Kekalkan sampai 40 hari 40 malam macam tu. Kekal istiqamah 5.30. Lama-lama dia dah jadi biasa 5.30 tu. Bila dah biasa 5.30 baru up sikit pukul 5, setengah jam awal pula. Pukul 5 pula barulah boleh buat banyak sikit. Kalau 5.30 mungkin dan tahajud 2 rakaat gitu je. Sampai pukul 5 boleh lah dan nak buat solat taubat, solat hajat, macam-macam. Boleh ditambah-tambah lagi. Lepas tu dah lama-lama pukul 5 pun dah macam biasa, dah steady. Pukul 5 je steady. Betul lajak pula belakang lagi 4.30 pula. Gitu pelan-pelan. Jangan drastik. Ini dengar semangat kuliah hari ni, tengok aku bangkit pukul 3. Hari tu je lah bangkit. Esoknya lebur. Nampak? Sebab apa? Sebab apa buat ibadat ni bukan dengan semata-mata semangat, tetapi azam yang tinggi. Semangat lain, azam lain. Semangat ni dia berombak. Masa naik, masa turun juga. Tapi azam dia ada satu matlamat yang mesti dia capai. Selagi tak capai, dia akan buat dengan sungguh-sungguh. Itu azam. Buat sungguh-sungguh. Baik, selesai as-salah. Yang kedua, yang seterusnya as-salam, wassalam. Waw tu waw atah makna dan, as-salam itu makna selamat. As-salam ni juga adalah salah satu daripada namanya. Nama siapa? Nama siapa? As-salam. Nama siapa? Nama cikgu sekolah. Nama siapa? As-salam. Nama Allah lah. Kan salah satu daripada Asmaul Husna As-salam. Apa makna As-salam? Maha menyelamatkan. Salam tadi tu kan makna selamat. Nanti kita bagi salam, Assalamualaikum, selamat atas kamu. Sebab tu memberi salam hukumnya sunat. Menjawab salam hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab mendoakan keselamatan atas orang lain tak wajib. Rasa nak doa lah, rasa tak nak doa tak apa. Tapi bila orang doa kebaikan kat kita, wajib kita balas sebab orang tu doa dah. Sebab tu menjawab salam tu jadi wajib. Gitu. Jadi itu assalam. Maknanya keselamatan. Jadi bila kita gabungkan wassalatu wassalam dan rahmat Allah dan selamat, keselamatan daripada Allah ke atas apa? Ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat tadi kasih sayang Allah pada Nabi. Salam ni pula keselamatan Allah buat Nabi. Okey, kemudian ulama hurai panjang. Sebenarnya kalau saya nak hurai betul-betul macam mana mengaji di pondok, panjang lagi ni. Kan? Sebab dalam kitab dia hurai panjang. Tu ulama hurai bab ni saja. Salam ni kata ulama ni, saya ringkaskanlah. Salam ni keselamatan. Benda yang selamat ni benda yang aman. Jadi negara Malaysia adalah sebuah negara yang selamat. Berarti selamat tu berarti negara ini aman. Aman, tenang, tenteram. Aman tu makna tenteram, tenang hati. Begitu juga dengan salam ni tadi. Keselamatan ni tenang, tenteram, kan? Selamat. Jadi kenapa didoakan keselamatan atas Nabi sedangkan Nabi confirm selamat dah? Nabi takkan masuk neraka. Nabi confirm syurga. Kan? Malah malaikat yang menjaga pintu syurga kata, aku takkan buka pintu syurga ni melainkan Nabi Muhammad yang membukanya dulu. Manakala orang lain datang, malaikat takkan buka melainkan Nabi Muhammad. Nanti di hari akhirat ni bila bila berlaku kiamat tu nanti, kita nak masuk syurga, Nabi yang akan tolong bukakan untuk yang mula-mula. Jadi makna kata Nabi confirm dah tu syurga, Nabi confirm selamat dah, Nabi maksum, mana ada dosa, kan? Nabi tak kena azab.
Nabi kekasihnya Allah. Habis kenapa didoakan keselamatan atas Nabi? Maka jawab ulama, memang Nabi selamat dah, tapi hati Nabi tidak tenteram. Hatinya Nabi tak tenteram sebab apa? Tak tenteram kerana memikirkan umatnya. Bukan tak tenteram sebab Nabi, tapi sebab umat. Dalam hidup Nabi berapa kali Nabi menangis kerana memikirkan kita semua, memikirkan umat. Nabi fikir itu, Nabi jadi gelisah hatinya, kan? Bila turun ayat fastaqim kama umirta yang saya baca tadi tu, Nabi jadi resah gelisah. Sahabat tanya, kenapa? Aku takut umat aku tak boleh istiqamah. Sekarang ni aku ada tak apa, kalian semua ada aku ni ada lagi. Kalau kalian silap aku boleh tegur. Saat aku dah tak ada, siapa nak betulkan bila umat aku jadi silap? Tu yang Allah janjikan dengan Nabi dengan hadirnya ulama. Sehinggalah datang hadis, innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris-pewarisnya para nabi. Maka ulama ni lah Allah pilih-pilihkan mereka ini untuk menyambung kerja kenabian. Sebab Nabi dah tak ada, tapi ulama ni lah yang tolong sambung kerja kenabian. Cuma bezanya ulama tidak maksum seperti Nabi. Maknanya ulama pun terdedah dengan silap dan dosa. Jadi jangan kita terlampau taksub dengan ulama, tapi tetap kita kena mentaati dan mempercayai ulama. Sebab tu kesepakatan ulama itu dijadikan sebagai sumber hukum. Kerana ulama bila dia bersepakat mesti betul. Dia tak akan bersepakat benda yang tak betul. Ulama kata kita sepakat mengatakan arak halal lah, tak akan berlaku gitu. Sebab kalau nak buat benda jahat, mungkin ada ulama yang membenarkan. Contohlah ulama yang tak betul ke, kan? Mungkin ada seorang dua ulama yang membenarkan benda-benda yang haram, tapi ulama lain takkan sepakat. Mesti ada yang menentang. Tapi kalau ulama sepakat sehingga jadi ijma' ulama, itu yang diangkat jadi hukum. Sebab ulama takkan bersepakat benda yang tidak betul. Gitu. Itu peranannya. Itulah maksud tenang yang didoakan keselamatan atas Nabi ni. Moga-moga Allah menenangkan hati Nabi atas kerisauannya terhadap umat-umat Nabi. Ketahuilah, Nabi takkan masuk syurga selagi sebelum semua umatnya masuk syurga. Orang yang awal-awal, yang hebat-hebat, alim-alim, warak-warak, semua masuk dalam syurga ni. Tapi Nabi tak masuk lagi. Nabi duduk di luar lagi. Nabi sujud begitu lama kepada Allah. Allah kata, irfa' ra'saka ya Rasulullah, irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Minta apa kamu nak minta, engkau kekasih aku. Nabi tak cakap banyak. Nabi kata, ya Allah, ummati ummati. Ini yang hadis ummati ummati ni. Nabi kata, umat aku ya Allah ada lagi dalam neraka. Aku takkan tenang selagi mana umat aku ada dalam neraka. Keluarkan dia ya Allah, tolonglah ya Allah. Nabi merayu pada Allah. Allah kata keluarkan, akhriju minan nar, keluarkan mereka daripada api neraka, masuk ke dalam syurga. Allah mula-mula dalam hadis 3 kali benda ni berlaku. Mula-mula Allah kata, keluarkan mereka yang ada dalam neraka, walau banyak mana pun dosa dia, tetapi iman dia ada sebesar biji gandum. Biji gandum sama mana? Macam ni ada juga, kan? Seruah gini lebih kurang. Mana iman dia besar tu, buat keluar daripada neraka. Keluar berduyun-duyun keluar. Masuk dalam syurga. Gembira Nabi. Tapi Nabi kembali sedih balik. Kemudian Nabi sujud. Sekali lagi benda yang sama berulang. Allah kata, angkat kepala, minta apa kamu nak minta. Nabi pun kata, umat aku, umat aku. Kemudian Allah kata buat kali yang kedua, ya wahai malaikat, keluarkan umat Nabi Muhammad, walaupun dosa dia banyak mana sekalipun iman dia itu sebesar biji sawi. Sawi pula, lagi kecil, halunya. Ada yang kata sebesar zarah, kecil je. Kecil halunya. Halus besar tu iman ni, cik nenok. Bawa keluar berduyun-duyun. Ingat selesai dah? Tak, Nabi sedih lagi. Nabi sujud lagi. Ya Allah, ada lagi aku nampak umat aku diazab dalam tu ya Allah. Aku tak rela ya Allah. Aku kasih pada mereka ya Allah. Tolong ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Mereka umat aku ya Allah. Seolah-olah macam sayangnya seorang mak terhadap anaknya bila nampak anaknya dibakar dalam api. Kita gamak ke kalau rumah terbakar, kita tengok anak kita, mak tolong mak. Biarlah tak hang situ. Ada yang dia cakap itu? Dok. Sekarang yang kita sanggup pergi redah api tu nak selamatkan anak. Macam tu sifatnya Nabi.
Nabi, Allah, aku tak boleh terima, ya Allah, tu umat aku ada dalam tu, ya Allah, tolong, ya Allah. Merayu sungguh. Kali yang ketiga ni Allah kata apa? Dalam hadis, Allah kata, wahai malaikat, keluarkan umat Nabi Muhammad yang ada dalam neraka, walau sebesar mana pun dosa dia ada dalam neraka tu, yang iman dia itu lebih kecil. Dalam hadis kata adna. 3 kali Allah ulang. Adna tu maksudnya kurang. Yang iman dia lagi kurang daripada biji sawi. Mana lagi kecil, besar kobit agaknya iman dia. Kecil aduh je. Kan? Kecil je. Kalau besar gandum tadi mungkin lah. Dia ni datang semayang masjid tapi kadang lambat, masbuk, persatuan masbuk dia presiden. Kan? Betul iman dia besar biji gandumnya. Kalau yang besar biji sawi itu mungkin dia jenis bila ada majlis-majlis besar baru dia datang. Maulidur Rasul, dia dengar ada kambing golek, dia datang bawa Tupperware sekejap. Takut ada baki boleh buat balik kata. Kan? Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj baru dia datang, tu besar biji sawi. Yang ni adna lagi kecil. Ini jenis macam ni pula. Ada tak datang masjid tapi singgah tompang tandas. Ada sekali-sekali tu nampak sikit lah batang hidung gitulah, sikit-sikit. Itu pun masih lagi dalam rahmatnya Allah dan dalam kasih sayangnya Nabi. Apatah lagi kita yang suka hadir dengar kuliah, insya-Allah. Tapi janganlah syok sendiri pula. Keluar-keluar ni, aku ahli syurga dah je. Belum tentu kalau Allah terima keikhlasan kita. Kalau kita pergi ni bukan ikhlas, riak, ujub, takabur ke apa, semua penyakit-penyakit semua ada, rosak juga. Kan? Jadi harap-haraplah. Dia kata ulama, dia kena ada harapan. Dia sebenarnya ada dua benda. Kena ada rojak dengan khauf. Rojak ni maksudnya harapan. Kita kena merasakan kita ni adalah harapan. InsyaAllah aku rasa ada harapan untuk aku masuk syurga Allah. Tapi untuk supaya tak jadi syok sendiri, kena bawa pula khauf. Khauf ni menakutkan. Tapi takut-takut kalau semayang aku memang banyak dah, tapi kalau Allah tak terima, jadi barulah hati kita tu dia balance, tak adalah syok sangat dan tak adalah takut sangat. Kadang ada orang terlampau takut pula, dia buat maksiat daripada muda sampai ke tua, Tuhan takkan terimalah aku ni jahat sangat. Tak boleh. Kita kena bagi harapan kat dia. Kena bagi harapan. Kan? Kalau ada pun orang yang terlampau hebat sangat pula, dia jadi syok sendiri, kan? Sampai dia jadi hebat apa semua, alim lah, masuk tarekat lah apa semua, dia jadi rasa confident sangat. Jangan. Kita bawa pula khauf kat dia. Kamu ingat kamu buat semua ni Allah terima ke? Belum tentu. Dia takut pula. Itu. Jadi kena pandai-pandai lah kita main benda tu. Lepas tu kalau kita ziarah orang sakit, bagi rojak kat dia. Bukan bagi rojak buah tu kat dia. Itu dia pun tak boleh makan dah, tengah sakit dah. Kan? Tapi masuk bagi rojak, bagi harapan. Kawan dia tu, aku teruk ni, aku rasa macam nak mati lah mat. Kita bagi harapan kat dia. InsyaAllah, kan? Allah sayang kamu. Kan? Kamu banyakkan istighfar. Moga-moga kalau takdir sungguh pun kalau kamu pergi, kamu pergi dengan rahmat Allah. InsyaAllah, aku doakan kamu. Gitu. Bagi harapan. Ini tak kawan dia kata, aku rasa macam memang pun aku rasa dekat sangat dah ni, mampu kat hang Dulu masa hidup bukan nak pergi masjid, mampu kat hang sini. Allah. Jangan buah dia tu mati terus kawan tu. Tak ada dah budak mati. Kan? Itu maksud dia. Itu keselamatan, ketenangan yang Allah berikan pada Nabi supaya tenang, umat dia selamat. Kan? Tapi dalam hadis tadi tu juga kata Tok Guru, jangan kita menganggap ringan. Tak apa kita buat maksiat sebab kita umat Nabi, nanti Nabi selamatkan juga. Belum tentu. Jangan fikir macam tu. Kita fikir kita buat yang terbaik, cuma kalaulah kita tak mampu jadi yang terbaik paling tinggi, paling tengah-tengah pun okey dah. Kan? Buatlah. Jadilah makam orang soleh. Dia ada 3 makam manusia ni. Satu soleh, satu warak, satu alim. Yang terbaik 3-3 dia ada. Kan? Kalau orang alim ni orang berilmu, dia pandai baca kitab apa semua, ilmu fiqh semua pandai. Cakap bahasa Arab apa semua dia reti. Ada pun orang warak, orang yang jaga ibadat. Warak, tak makan kedai-kedai yang syubah-syubah, kedai nyanyi-nyanyi semua dia tak mau. Dia jenis warak. Kadang kuat ibadat, tahajudnya apa semua. Yang ketiga soleh. Jadi kata Tok Guru kami, kalau kamu tak boleh jadi orang alim, mengajinya tak berapa pandai, tak boleh jadi orang warak,
Dan nak jaga sangat diri kita ni buat ibadat tekun apa semua, kadang kita pun celah-celah kita. Tak boleh juga yang ni, paling-paling tidak yang nombor 3. Apa 3? Soleh. Apa soleh? Kata Nabi, saksikanlah kalau kamu lihat seseorang itu berulang alik dari rumahnya ke rumah Allah, masjid, ketahuilah dia adalah orang soleh. Paling-paling tidak yang tu. Kita jadi orang yang baik. Jangan ngumpat orang, jangan cari pasal dengan orang. Nampak orang gaduh, kita damaikan. Jadi orang yang baik. Baik dengan Allah, baik dengan manusia. Walaupun mungkin sembahyang tahajudnya tak banyak mana, dermanya tak banyak mana, mungkin sebab dia pun tak mampu sangat, kan? Walaupun mungkin kealiman dia tak ada sangat, kita tanya soalan-soalan detail ilmu, dia pun tak nak jawab. Tapi dia tu soleh. Bila dia tu betul-betul soleh, silap-silap dia lebih tinggi darjatnya daripada si alim dengan si warak. Macam tuan-tuan yang ada depan saya, mungkin saya boleh mensyarah kitab, saya boleh baca kitab, tapi belum tentu makam saya dengan tuan-tuan siapa lagi tinggi, itu di sisi Allah lebih tahu. Saya silap makam tuan-tuan lebih tinggi daripada saya. Walaupun yang baca kitab ni saya, dia membaca kitab aja, kan? Tapi tuan-tuan mungkin ada yang soleh, ada yang suka tolong orang, ada yang kadang-kadang akhlak peribadi dia tu dirahsiakan, orang pun tak tahu, tapi dia dengan Tuhan yang tahu. Allah tahu apa yang dia buat di belakang. Sebab tu kita tak perlu nak menonjolkan kebaikan kita, ataupun nak mempamer-pamerkan kebaikan kita. Cukup apa kita buat benda baik, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang kita buat tu cukup. Kerana yang nak membalasnya Allah, bukan manusia di sekeliling kita. Gitu. Jadi itulah maksud keselamatan itu tadi. Maka kita buatlah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Moga-moga selawat dan salam ini, wassalam dan wassalam ni juga tercurah kepada kita bersama. Kita mendapat rahmatnya Allah, kita juga mendapat keselamatan yang dijanjikan Allah. Insya Allah. Cukup dah tu. Bila dah insya Allah tu maknanya dah ending. Habis dah. Jadi kita akan sambung pula tanda situ nak ala sayyidil muwahhidin. Dekat ala tu sambung. Sebab nanti saya nak cerita pula apa tu maksud sayyidil muwahhidin wa safwati rabbil alamin. Boleh? Ada persoalan ke? Kalau saya boleh jawab lah. Tak boleh jawab, kita tutup je lah, kan? Ada ke apa-apa nak tanya? Sunat tajuk Ustaz kata elok-elok punya dalam buku apa Ustaz? Okey. Dalam elok ni begini. Dalam hadis Nabi sebut sepertiga malam. Jadi sepertiga malam ni banyak pandangan ulama. Ada ulama membahagikan sepertiga malam tu start daripada bermulanya maghrib, dibahagikan 3, ambil sepertiga. Macam tu. Ada yang kata bermulanya selepas isyak. Jadi dapatkan jumlah jam dia tu, kemudian bahagi kepada 3. Ambil 1/3 daripada situ. Ada yang kata bermula daripada pukul 10 sampai ke pukul subuh berapa? Pukul 6 katakan. 10 ke 6 tu berapa jam? 8 jam. 8 bahagi 3. Lebih kurang pukul 2.30 ke 3, macam tu lah. Tapi yang masyhurnya orang sebut pukul 3 lah. Pukul 3 pagi. Untuk bangkit tahajud. Itu yang elok lah. Tapi kalau tak mampu macam saya sebut tadilah, pukul 5.30 pun tak apa, pukul 4 pun tak apa. Jangan memaksa diri, kita buat kemampuan sedikit demi sedikit. Jangan nak cepat-cepat sangat, drastik tu. Jangan nak cepat-cepat. Macam dia ibaratnya naik makam ni macam naik tangga juga. Bila nak naik tangga, pijaklah satu-satu anak tangga dia. Jangan langkah sampai 5 anak tangga. Dia kangkang je ni, pijak dia nak cepat sangat sampai atas tu. Dia pijak 5 anak tangga. Dah lah pijak tu, kangkang tu dah besar. Lepas tu tak boleh nak imbang pula. Pop, jatuh. Dah lah pakai kain pelekat, jatuh, terselak pula. Maksudnya apa? Dah lah jatuh, malu pula. Ada orang yang tak sabar-sabar naik makam. Orang kata ngajilah kitab dulu, kitab kecil-kecil dulu. Tak, nak ngaji yang tinggi-tinggi, nak dalam-dalam, nak ilmu yang hakikat-hakikat sangat. Main macam apa nama wali-wali sangat, padahal dia tak layak lagi. Tapi cepat-cepat nak duduk makam tu. Akhirnya dia terjatuh. Dah lah jatuh, malu pula. Jadi contoh macam Ayah Pin. Yang Rasul Melayu tu Haji Kahar macam tu. Jenis-jenis orang je ni bukan tak mengaji, tapi over. Mengaji tanpa guru, mengaji nak cepat sampai. Akhirnya dia jatuh. Lepas tu malu pula. Allah malukan dia. Sebab tu kita buat pelan-pelan, sikit-sikit, naik pelan-pelan.
Sampai kata tok guru kami, Allah sendiri mengubah makam kita. Timbul pula persoalan, macam mana kita nak tahu Allah ubah tak ubah makam kita? Kita tak tahu dan kita tak perasan, sedar-sedar makam dah berubah. Seperti mana Allah ubah siang dan malam. Siang malam tu berubah tak? Berubah, tapi kita perasan tak? Tak perasan, tahu-tahu dah malam, tahu-tahu dah siang. Macam pagi tadi, mula-mula gelap, tahu-tahu dah terang. Macam itulah perubahan makam. Kita buat je secara istiqamah, kan? Tahu-tahu rasa macam semayang ni macam mudah dah lah. Rasa rasa dah makin dekat dah rasa. Tahu-tahu dah sampai macam tu. Tapi jangan test. Rasa dah wali ni. Nak try jalan atas air tengok tu. Tengok tenggelam mampus itu. Jangan. Kita buat aja. Insya-Allah. Kan? Buat aja. Sehinggakan tiba-tiba hati ni rasa dekat aja. Rasa dekat aja. Sedar tak sedar mengalir air mata. Rasa sebab di hati. Saya pernah ada seorang sahabat, tak tahulah Allah bagi kat dia kan. Sekali tu dia sembahyang, kita tengok pun pelik, dia sembahyang kaki dia menggigil. Lepas tu dia menangis. Habis-habis sembahyang tanya kenapa? Tak tahu, tiba-tiba aku masuk je angkat takbir, aku rasa macam di alam lain, dia kata. Dia rasa macam tu. Dia rasa di kanan dia syurga, di kiri dia neraka. Dia nampak, tapi dia tak boleh nak cerita, nak gambarkan macam mana. Dan dia tahu Allah ada depan dia, dan dia tak sanggup mengangkat kepala kerana takut pada Allah. Kan? Dia rasa macam tu. Sebab tu dia kata dia semayang dia tu, Allah menggigil kaki dia. Lepas tu dia baca betul-betul, nangis-nangis, Allah bagi kat dia perasaan benda tu, boleh rasa. Itu tak mustahil kalau seseorang Allah boleh sampaikan sampai tahapnya tu. Lepas tu kadang-kadang ada orang bila cerita pasal perjuangan Nabi, tanpa dia sedar mengalir air mata. Sebab hati dia tu dah dekat dengan Allah, dah dekat dengan Rasulullah. Apatah lagi dia pergi ziarah Nabi, Allah nak masuk Masjidil Haram tu, nak tengok Kaabah tu, Allah tengok Kaabah, Allah rasa macam longgar tulang ni, macam nak jatuh, tak disangka-sangka. Ada orang dia rasa biasa, ada orang dia sampai terasa sangat. Nak masuk masjid Nabi, nak pergi ziarah Nabi, baru nampak pagar hijau Nabi tu, dia Allah, Nabi ya Rasulullah. Ada orang sampai tahap tu sebab hati dia terlampau dekat. Macam para sahabat dekat dengan Rasulullah. Tak apalah, kita buat je dulu, buat sampai masa nanti Allah rasakan benda tu. Saya nak cerita pun tak erti, sebab lain orang lain rasanya Allah bagi. Bergantung kepada apa yang Allah kurniakan pada dia. Yang penting kita tetap istiqamah nak buat satu kebaikan, dan jangan lupa berdoa pada Allah, ya Allah, sekiranya aku tersilap dan tersalah langkah, betulkan aku. Sebab tu ada ayat ihdinas siratal mustaqim dalam suratul Fatihah yang kita baca 17 kali sehari. Sebab kita ni kadang-kadang jalannya terkona. Jadi minta Allah betulkan balik. Bila tersasar, betulkan balik. Tersasar, betulkan balik. Sebab kita tak sentiasa lurus, kadang-kadang bengkok. Sebab itulah kita dihidupkan di atas bumi yang sifatnya bulat. Benda yang bulat dia boleh jalan straight ke? Tak. Kadang-kadang dia sengit, Lepas tu Allah hantar kat kita Quran dan Nabi untuk betulkan sengitnya kita tu. Bila jalan bagi betul balik, Lepas tu Quran tegur, hadis Nabi tegur, bagi straight balik. Jadi jangan putus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat aku. Seteruk mana pun kamu, sejahat mana pun kamu, Allah tetap sayangkan kita. Tinggal lagi kita adakah sayang kepada Allah. Kita buat yang terbaiklah untuk diri kita, insya-Allah. Boleh menjawab soalan aja. Hotel tunggu lama dah tu. Jadi kita berhenti setakat ni dulu, kita tangguh, dan kita akan sambung pengajian kita insya-Allah jika diizinkan Allah pada bulan akan datang, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa aran melintang lah. Cuma saya nak mengiklankan atau nak mengoffer, kalau tuan-tuan ada hajat nak mengerjakan umrah pada tahun ni, saya mengajak jom umrah bersama saya pada 27 hari bulan 9. 27 hari bulan 9 saya sendiri yang akan bawa jemaah tu. Dan kita kali ni saya nak buat kelainan, di mana baru-baru ni kami buat kajian tentang sirah Nabi, tempat-tempat yang Nabi pernah duduk, pernah Nabi sampai. Sebenarnya tempat kita pergi di Masjid Haram, Masjid Nabawi tu, yang kita berjalan-jalan kat kaki lima hotel apa semua, itu semua ada tapak-tapak sejarahnya. Cuma sebab bila dah ada pembangunan macam-macam, dia dah hilang lah.
Tapi kalau orang yang kaji sejarah, dia tahu di mana rumah Saidina Abu Bakar, di mana rumah Saidina Umar, di mana rumah Saidina Uthman, di mana yang katanya berlakunya pembunuhan terhadap Sumayyah, ada. Semua ada. Kawasan mana rumah Abu Jahal, tapi Abu Jahal tak payah carilah rumah dia. Nak apa takkan kita nak selfie situ lah. Kan? Tapi ada kaitan sejarah tu, perjalanan Nabi. InsyaAllah kalau pergi umrah dengan package kami ni, dengan saya ni, kita akan bawa tempat-tempat tu supaya kita pergi umrah ni bukan semata-mata balik aku dah selesai buat umrah dah, bukan. Memang itu yang kita nak, umrah kita makbul dan mabrur. Tapi yang kita nak bila kita balik, kita dapat satu ruh jihad, semangat macam mana Rasulullah berjuang nak jaga Islam ni dengan para sahabat. Itu yang kita bawa balik ke Malaysia, supaya kita jaga juga agama ni di tempat kita, seperti mana Nabi dan para sahabat jaga agama ni waktu ketika dahulu. Susah payahnya Nabi dan para sahabat, kita nak tengok. Ada banyak, sebenarnya ada banyak lagi tempat-tempat yang kerajaan Arab Saudi jaga juga, dan dia tak usik. Ada bangunan-bangunan lama, dan malah masih lagi ada bangunan yang dikatakan batunya tu sejak zaman hari tu dulu masih lagi terkekal. Sebab batu di zaman Nabi, dia orang buat rumah bangunan pun semua tu, batu tu kuat sungguh. Sebab itu dipanggil batu, dipanggil harar, apa benda nama dia. Batu tu ialah batu daripada gunung berapi. Zaman dulu ni di tanah Arab ada gunung berapi. Jadi batu gunung berapi ni dia keras sungguh. Itu yang dia buat dinding-dinding rumah. Kalau perasan tengok, kalau bangunan-bangunan lama di sana, bangunan dia batu dia tu warna hitam. Itulah batu gunung berapi. Tu yang dia buat bangunan. Malah masih lagi ada yang kekal, tak ada rosak. Kalau rosak pun mungkin sikit-sikit gitu. Tapi tapak ni masih lagi ada. Itu sejarah yang kita boleh ambil, dan kita mungkin boleh ambil keberkatan lah. Dalam kesan-kesan tapak kakinya baginda Nabi. Kita semayang di Masjidil Haram tu, kita sujud cium tu, boleh jadi kita sedang mencium kesan tapak kaki yang pernah dilalui Nabi. Kalau tak Nabi pun sahabat Nabi, kalau tak sahabat Nabi pun alim ulama. Berkat. Jadi saya menyeru, kalau tuan-tuan yang masih lagi belum pernah buat umrah, cuba usahakanlah sedaya upaya kumpul duit, tak banyak pun, sikit-sikit menabung, biar ada niat sungguh-sungguh kita nak sampai di sana. Biar nak sihat. Tak apa, insya-Allah. Jangan fikir saya bukan ada duit sangat Ustaz. Saya pun tak ada duit sangat juga. Tapi Allah sampaikan juga. Dulu saya first time saya pergi dengan mak ayah saya yang tanggung saya masa tu saya remaja lagi masa tu. Dia bawa saya dapat sempat masuk raudah. Di raudah tu saya semayang sunat hajat 2 rakaat, saya sujud akhir, saya minta sungguh-sungguh, ya Allah, aku rindu tempat ni. Masa tu saya semayang betul-betul di sebelah makam Nabi. Aku rindu Rasulullah. Izinkan aku dapat pergi ke sini selalu, paling kurang setahun sekali. Kan? Lepas tu nak orang cakap pun nak menunjukkan yakinnya kita dengan apa yang diajar oleh Nabi. Tempat tu makbul doa, sungguh makbul. Dan Allah makbulkan permintaan saya. Memang setahun sekali saya akan pergi, paling kurang. Kalau tidak pun kadang 3-4 kali pergi. Nak kira duit, saya bukan ada duit. Saya bukan orang kaya nak sekali pergi 6, 7, 8 ribu, bukan. Tapi pergi atas jemputan orang suruh, Ustaz tolong bawa jemaah Ustaz, free kita pergi. Tapi yang pentingnya maknanya sampai. Bawa jemaah tak apa, bawa jemaah tapi sampai. Itu dengan izin Allah. Dan tak mustahil. Lepas tu jangan ingat, tak apalah sebab ustaz bolehlah bawa orang. Ramai kawan-kawan saya, dia bukan ustaz, tapi bila dah terlibat dengan benda ni, Allah berikan dia kekuatan, dia boleh sampai juga akhirnya, insya-Allah. Ini adalah jemputan Allah. Yakinlah. Kan? Yang penting kita buktikan dulu kita nak sungguh, baru Allah bagi. Tapi kalau kita buat lebih kurang aja, kan? Daftar pun tidak, buat relax, nanti memang tak dijemput lah. Tapi kalau kita nak sungguh-sungguh, Allah bagi kita, insya-Allah. Tadi macam nak habis dah, panjang pula dia orang. Dah ni habis betul. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana iman
imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.